Thay đổi của tại vì mình mở cái bây giờ đã masuk dalam kecil tak lawan dia. Contohnya dah habis selamat dah sistem punya tak selamat juga. Dia kena kecil. Dia kecil ikat kual rantai. Nama kual. Musuh macam ni. Habis sama UK ni Sampai belakang. Kalau mungkin dalam darah ni Kalau nasib baik dia akan dapat lagi lebih. Baik kan itu. Itu panggil sini tadi. Tidur dah. Rumah nenek kan. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Innama syifa'ul 'indi as-su'al. Amma ba'd. Lebih dahulu kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan keizinan ini, dengan kebenaran ini, dapat kita berjumpa sekali lagi pada minggu ini untuk meneruskan perbincangan dan juga pengajian kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kehadiran pada petang ini. Mudah-mudahan kehadiran dan majlis kita ini akan diberikan barakah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang terkenal dan tersyukur, dan juga yang bertanggungjawab mengembangkan pemikiran ataupun sekolah ataupun mazhab Hambali, telah mencatatkan namanya yang tersendiri dalam sejarah Islam. Beliau pernah berpesan kepada kita satu masa dahulu, hajatun nasi ilal akli wasyurbi marratan aw thalatha marrat fil yaum. Hajat atau keperluan manusia kepada makan dan minum hanyalah 2 kali atau 3 kali dalam satu hari. Wa hajatun nasi ilal ilmi, dan hajat manusia kepada ilmu mithlu adadil anfus, sebanyak turun naiknya nafas manusia. Selagi kita bernafas, sebanyak itulah keperluan manusia kepada pengetahuan, knowledge atau ilmu. Tak kiralah ilmu itu sama ada ilmu yang kecil ataupun ilmu yang besar, ilmu yang kita rasa kurang penting ataupun ilmu yang sangat penting. Nak memasak pun kita perlukan kepada sebuah ilmu. Kalau tidak, tak boleh kita nak memasak. Nak membesarkan anak pun kita perlukan kepada ilmu. Hatta kepada nak buat anak sekalipun, kita perlukan kepada ilmu. Termasuklah juga ilmu yang kita gunakan dan kita perlukan untuk ikhwah sekalian menyiapkan kajian
atau tesis masing-masing. Itu ilmu yang paling besar ataupun ilmu yang paling utama yang menyebabkan ataupun yang menjadikan rasional kita berada di bandar links ini. Pendek kata, kalau dalam kehidupan manusia tidak ada ilmu dan kita buat sesuatu itu, kita laksanakan sesuatu itu tanpa ilmu, maka akan hancurlah, akan binasalah perkara itu, akan porak-porandalah, akan tidak tersusunlah perkara itu jika tidak disertai dengan ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang sangat mengutamakan prinsip di dalam dakwahnya. Beliau dibesarkan di kota Baghdad dan sejak usia yang mudanya lagi, beliau telah banyak mengorbankan tenaga, seluruh masanya, bahkan duit ringgit hanya untuk mengabdikan diri kepada ilmu. Dan dalam sejarah hidup beliau terdapat satu detik, satu dot di mana ia telah dicatatkan oleh ahli sejarah sebagai satu peristiwa yang tidak mungkin dapat kita semua untuk lupakan. Dari situlah timbul satu istilah dalam sejarah, iaitu mehnah. Mehnah. Imam Ahmad bin Hanbal terlibat dalam insiden mehnah ini, ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Inquisition. Dalam bahasa Melayu kita gunakan istilah mehnah ini. Kalau tuan-tuan minat baca novel, kita akan jumpa dengan istilah mehnah dan tribulasi. Maksudnya mehnah ini ialah kesulitan, kesukaran, kesusahan yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Khususnya apabila masuknya zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dalam kerajaan Bani Abbas. Sebelum itu, berpuluh-puluh tahun Khalifah Bani Abbas telah menggunakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pegangan rasmi mereka dalam isu yang berkaitan dengan akidah ataupun isu yang berkaitan dengan syariah. Bila masuk sahaja zaman Khalifah Al-Ma'mun, maka beliau Khalifah ini tiba-tiba menolak mazhab Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah dan menggunakan mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah sebagai pegangan rasmi kerajaan Bani Abbas pada waktu itu. Diteruskan lagi khalifah yang seterusnya, iaitu Khalifah Al-Mu'tasim, dan juga khalifah yang ketiga selepasnya Khalifah Al-Wathiq. Dan ketiga-tiga khalifah ini telah memerintah selama hampir 34 tahun dengan menggunakan doktrin ataupun mazhab Mu'tazilah. Apa yang menjadi isunya kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Khalifah Al-Ma'mun cuba untuk memaksa rakyat dan juga para ulama yang hidup pada zaman itu untuk menerima doktrin ataupun idea bahawa Al-Quran itu adalah sifatnya makhluk. Kita semua tahu kan bahawa Allah itu sifatnya qadim. Qadim maksudnya sedia kala, tidak ada asalnya dan tidak ada akhirnya. Oleh kerana Al-Quran ini merupakan kalam Allah, kata-kata Allah yang Allah ungkapkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu juga seharusnya bersifat qadim, bukan makhluk. Makhluk maksudnya diciptakan. Bumi ini sifatnya makhluk kerana diciptakan oleh siapa? Manusia sifatnya makhluk kerana diciptakan oleh siapa? Allah. Meja ini sifatnya makhluk, diciptakan oleh tukang kayu. Tapi kayu itu datang daripada Allah. Oleh itu, meja ini dianggap sebagai sifatnya makhluk. Tapi Al-Quran, cuba ikhwah lihat. Al-Quran yang kita baca setiap hari ini cuba untuk didoktrinkan oleh Mu'tazilah sebagai makhluk. Al-Quran ini, Mushaf Uthmani yang saya pegang ini,
Siapa ciptakan? Mushaf Uthmani yang saya pegang, siapa ciptakan? Manusia. Ustaz juga kata betul. Manusia yang ciptakan. Sebab Allah tak turunkan Al-Quran sebiji macam ini. Kedepuk turun atas muka bumi. Dia tak ada macam itu kan. Tidak. Kita semua tahu bahawa yang kita baca ini disampaikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril selama lebih kurang 30 tahun prosesnya secara berangsur-angsur. Tetapi yang jadi isunya, apabila kita membaca Al-Quran ini, sebagai contohnya kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita baca itu, maka ungkapan Alhamdulillahirrabbilalamin itu sama seperti yang Allah sebut kepada malaikat Jibril, sama seperti yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan sama seperti yang Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat yang sampai kepada iman. Maka ungkapan itu, bila kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah itu, maka sifatnya bukan lagi makhluk, sifatnya ialah qadim atau sifat. Tetapi Mu'tazilah dan Khalifah Al-Ma'mun cuba untuk memaksa pemikiran rakyat supaya menerima bahawa baik Al-Quran Mushaf Uthmani ini ataupun juga bunyi yang kita keluarkan apabila kita membaca huruf-huruf hijaiyah dalam Quran ini sebagai bersifat makhluk. Hampir semua ulama terpaksa akur dengan arahan Khalifah Al-Ma'mun, kecuali 4-5 orang, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan apabila Imam Ahmad ini menentang arahan Khalifah Al-Ma'mun, ada harga yang tinggi telah dibayar oleh beliau. Sejarah menulis Imam Ahmad, walaupun sebelum itu dilayan sebagai ulama yang baik, dilayan sebagai ulama yang terkenal, diberikan tempat yang istimewa di sisi khalifah, tetapi oleh kerana engkar hanya kepada ini sahaja, enggan bersetuju, enggan akur bahawa Al-Quran ini sifatnya makhluk, maka Imam Ahmad telah diseret daripada rumahnya itu dengan rantai besi yang besar, dikawal rapi oleh pengawal-pengawal, seolah-olah Imam Ahmad ini seorang penjenayah yang sangat besar, yang sangat berbahaya kepada umat Islam pada waktu itu. Dalam penjara, beliau dipaksa lagi untuk akur, untuk menerima doktrin Khalifah Al-Ma'mun. Namun Imam Ahmad masih lagi enggan untuk menerima benda yang satu itu sahaja. Maka pengawal Khalifah Al-Ma'mun telah menarik kaki dan tangan Imam Ahmad sehingga terkeluar sendi tangan dan sendi kaki daripada badannya. Tak cukup dengan itu, Imam Ahmad disebat pula dengan cambuk. Subhanallah, hanya Allah sahaja yang tahu betapa sakitnya dicambuk oleh mereka itu, sehingga Imam Ahmad pengsan seketika kerana sakitnya menerima sebatan-sebatan pengawal-pengawal Khalifah Al-Ma'mun dalam penjara. Ini harga yang dibayar oleh Imam Ahmad. Lepas dia sedar, maka pengawal rasa kasihan. Tapi nak buat macam mana ni? Arahan daripada Khalifah. Maka pengawal cuba untuk menawarkan segelas air minuman kepada beliau. Apa kata Imam Ahmad? Aku berpuasa. Aku sedang berpuasa. Bayangkan, sedang berpuasa, diseksa, dirantai, disebat, dipukul. Maka beliau kata, aku tak nak minum sebab kerana aku masih lagi berpuasa pada waktu itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Mujurnya, selepas melalunya 30 tahun, bayangkan, dipenjara, diseksa, dihina, dimalukan oleh Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim dan juga Khalifah Al-Wathiq. Bila masuk kepada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil kembali menggunakan mazhab Sunni. Beliau menolak mazhab Mu'tazilah. Maka kesannya Imam Ahmad itu dibebaskan daripada penjara. Dan Khalifah Al-Mutawakkil bertanya kepada Imam Ahmad ini, adakah tuan hendak aku mengambil tindakan kepada musuh-musuh kamu dahulu?
yang menyiksa kamu dahulu, yang menghukum kamu dahulu, yang menghina kamu dahulu, yang memalukan kamu dahulu, yang mengambil segala-galanya daripada kamu. Lampu hijau telah diberikan oleh Khalifah Al-Mutawakkil kepada Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad menjawab, sesungguhnya kalau ikut hati ni aku memang gerak, memang marah, mengenangkan bagaimana aku dihina, diperlakukan seperti binatang oleh khalifah-khalifah sebelum kamu. Tetapi aku teringat kepada pesan guru aku, Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal. Apabila Hasan Al-Basri menyebutkan sebuah ayat dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin, balasan kejahatan, sayyi'atun mithluha, kejahatan yang sama dengannya, kejahatan yang setimpal dengannya, jahat dibalas dengan jahat, kata Allah. Allah sambung ayat ini, faman afa, maka siapa yang memberikan kemaafan, siapa yang menghulurkan kemaafan, wa aslaha, dan memperelokkan keadaan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ke atas Allah. Kata Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan ayat ini, ketika di pada mahsyar kelak, apabila ada manusia yang masih berhutang dengan Allah, tak lepas untuk masuk syurga kerana ada hutang yang masih belum diselesaikan antaranya dengan Allah, maka aspek yang akan Allah gunakan pada waktu itu ialah jika ada manusia ini telah memaafkan manusia lain yang menzaliminya, yang telah membuat kejahatan kepadanya atas muka bumi ini, maka orang inilah yang akan Allah gunakan, maka aspek inilah yang Allah akan gunakan untuk memasukkan manusia ini ke dalam syurga. Maka Imam Ahmad pun kata, sambil menyebut ayat ini, semula kepada Khalifah Al-Mutawakkil, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Aku memaafkan semua musuh-musuh aku dahulu. Subhanallah. Ikhwah, ini bukan senang. Kita cerita, kita baca macam senang saja nak buat. Tidak. Cuba ikhwah bayangkan, dengan hidup kesenangan, dengan kemewahan, hanya kerana enggan bersetuju dengan satu konsep, satu doktrin sahaja, kita dicabut semua kemewahan dan kesenangan itu, dipisahkan daripada keluarga selama bertahun-tahun dalam penjara, dihina, dimalukan, diseksa, disebat, seolah-olah mereka lupa bahawa kita ini seorang ulama yang banyak berjasa kepada masyarakat. Tiba-tiba sahaja kita nak memaafkan orang itu, bukan calang-calang manusia yang boleh melaksanakan perkara yang seperti ini. Ini kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sebab itulah ahli sejarah mencatat nama beliau antara seorang tokoh yang perlu ditonjolkan dalam kitab-kitab sejarah, supaya kita datang selepasnya ini dapat mengenang peristiwa ini, dapat ingat peristiwa ini, dapat kita jadikan sebagai contoh, dan kalau boleh ikut, kita ikut. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Sebab kita bukannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita adalah manusia yang sangat jauh, yang sangat kerdil berbanding dengan ketakwaan dan kewarakan yang terdapat pada Imam Ahmad bin Hanbal. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya dan ada faedahnya untuk kita menyemarakkan semula semangat perjuangan untuk kita membela agama Islam. Sekarang kita dihentam sana sini. Kalau kita masih lagi tidak ada semangat itu, sekurang-kurangnya untuk membela agama Islam ini, maka itulah manusia yang paling malang setelah kita membaca dan mengetahui semua perkara yang telah berlaku pada ulama-ulama Islam. Kita kembali kepada perbincangan kita yang masih belum selesai pada minggu lepas, iaitu sambungan kepada tajuk Harut Marut, Nabi Sulaiman dan As-Sihr.
Pada minggu lepas kita telah pun membicarakan tentang maksud as-sihr itu, apa kaitannya as-sihr itu dengan Harut Marut, dan juga Nabi Sulaiman dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Dan kita akan menyambungnya pada hari ini, pada petang ini, tentang hukum syariah pula, ataupun apakah jenis bentuk undang-undang yang terdapat dalam Islam terhadap mereka yang mengamalkan ilmu sihir, terhadap mereka yang melaksanakan ilmu sihir. Oleh kerana amalan dan juga amalan belajar dan juga mengamalkan ilmu sihir itu telah dikategorikan dalam akidah Islam sebagai perbuatan kufur yang besar, kufur akbar, maka syariah telah pun menyediakan suatu hukuman yang agak keras kepada sesiapa yang didapati melaksanakan ilmu sihir ini. Dan hukuman ke atas mereka yang mengamalkan ilmu sihir ini, selepas mereka ini diberikan peluang untuk bertaubat dan meninggalkan ilmu sihir itu, hukumannya ialah mandatori, mati, mandatori, hukuman mati. Hukuman ini diambil berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub Ibnu Ka'ab. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah pun bersabda, haddus sahir, hukuman kepada ahli sihir, haddus sahir, darbatu bisayf, adalah dengan membunuhnya dengan pedang. Hukuman ataupun had, hukuman kepada ahli sihir adalah dengan membunuhnya menggunakan pedang. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Namun demikian, ikhwah sekalian, kalau kita cuba mencari lagi hadis-hadis yang seumpama dengan ini, lebih tepat lagi, lebih khusus lagi, kita nak melihat sama ada Nabi pernah atau tidak melaksanakan hukuman bunuh ini pada zaman baginda. Jawabnya tidak ada. Selama tempoh 30 tahun tidak pernah Nabi melaksanakan hukuman bunuh atau memerintahkan para sahabat yang melaksanakan hukuman bunuh kepada ahli sihir. Tidak bermakna bahawa Nabi tidak pernah diganggu oleh ahli sihir. Nabi pernah terkena sihir. Walaupun ada para ulama cuba nak mengatakan bahawa Nabi tidak pernah terkena gangguan sihir, mungkin kerana nak beradab kepada baginda. Namun pandangan majoriti ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad pernah terkena sihir berdasarkan kepada sebuah hadis sahih yang panjang. Nabi disihir oleh seorang Yahudi, seorang bomoh Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsa yang tinggal di Madinah. Dan kesan sihir itu menyebabkan Nabi rasa lemah badan, tak boleh nak bangun seperti biasa, sukar untuk bangun untuk menjadi imam solat-solat pada hari-hari beliau terkena sihir itu. Dan tapi Nabi tidak tahu bahawa beliau sedang dikenakan sihir oleh Nabi bin Al-Aqsa, sehinggalah baginda bermimpi, tidur dan bermimpi berjumpa dengan dua malaikat yang datang memberi tahu kepada Nabi bahawa Tuhan telah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsa. Dan Nabi kenal Yahudi ini. Dan Nabi tanya kepada malaikat ini dalam komunikasi, dalam mimpi itu, apa yang aku perlu buat untuk menghilangkan sihir ini? Kata malaikat dua orang ini, kamu kena pergi ke sebuah telaga di hujung kampung, sebuah kampung di kota Madinah itu. Kerana dalam telaga itu
Labid menanam satu barang hikmat. Tahu hikmat? Hikmat dalam bahasa kita kan, satu benda yang dikenakan jampi-jampi sihir serapah dan ditanam di dalam telaga buruk, telaga yang tidak ada air, telaga yang ditinggalkan. Lepas Nabi sedar dari tidurnya, maka Nabi perintahkan sahabat-sahabat itu, termasuklah Ali bin Abi Thalib, untuk pergi ke kampung itu dan menyiasat. Benarkah atau tidak benda hikmat itu ditanam oleh Nabi dalam telaga? Memang ada sih. Dalam telaga itu barang hikmat yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpi baginda. Di sini menyebutkan bahawa bila Ali buka barang hikmat itu, ada 3 perkara, 3 benda yang digunakan oleh ahli sihir Nabi ini. Yang pertama, rambut Nabi sendiri digunakan dalam bungkusan itu. Yang kedua ialah gunting. Dan yang ketiga itu ialah tanah ataupun pasir yang dibungkus. Dan kata Ali dalam hadis ini, bungkusan itu pun bentuknya seperti kepala syaitan. Dan lepas itu Nabi perintahkan kepada Ali agar membakar barang hikmat ini. Lepas terbakarnya barang hikmat ini, maka sembuhlah Nabi, segarlah Nabi seperti sedia kala, dan barulah Nabi rasa sihat dan boleh beriman bersama solat. Isunya, adakah Nabi memerintahkan para sahabat untuk menangkap Labid bin Al-Awsam? Tidak. Nabi tak pernah menangkap Labid bin Al-Awsam. Malah tak memerintahkan sahabat agar membunuh Labid pun tidak. Tak ada riwayat yang menyebutkan begitu. Nabi hanya biarkan saja. Ada juga orang kata, adakah Nabi menggunakan sihir sama sihir? Sihir lawan sihir. Yalah, Nabi dah tak perintahkan bunuh ahli sihir ni, mungkin Nabi gunakan sihir dia juga. Sihir lawan sihir. Tidak. Nabi tak buat apa-apa pun pada Labid ni. Biarkan sahaja. Malah Nabi kata para sahabat, biar Allah sahaja yang menguruskan nasib Labid bin Al-Awsam ini. Maknanya tidak pernah berlaku pada zaman Nabi. Yang pertama, hukuman yang disebutkan tadi, hukuman bunuh tadi, menggunakan tanah. Yang kedua, tidak pernah Nabi melakukan sihir yang sama untuk memulangkan paku buah keras kepada ahli sihir itu. Kita kalau dengar dalam masyarakat kita kan, apabila orang itu disantau oleh seseorang, dia kata bomoh ini sebab dia jahat sangat, santau hang, dia tak berberi kemanusiaan, tak ada belas kasihan menyantau hang, kita santau dia balik. Ini bukan amalan Nabi. Maknanya ialah kalau nak diukur geram kita ini, marah kita ini, memang kita nak buat. Tapi bila kita buat, maka perbuatan itu sama macam orang yang menyantau kita pada awal tadi. Sama-sama kufur, sama-sama telah berdosa besar kepada Allah, dan sama-sama akan masuk dalam neraka. Kembali kepada hukuman bunuh tadi. Siapa yang pertama sekali melaksanakan hukuman bunuh?